Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton yang sedang bersama saya di dalam aplikasi Google Meet ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat menarik bagi saya, iaitu penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah SAW mampu membina peribadi dan jati diri Muslim. Sebagai pengenalan, suka untuk saya sertakan bersama satu hadis riwayat Imam Malik yang berbunyi, Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata nabiyyihi. Maksudnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat berkait dengan tajuk kita pada hari ini. Sebagai permulaan, saya akan memberikan definisi sunnah terlebih dahulu. Sunnah dari sudut bahasa ialah jalan atau kehidupan, sama ada ia bersifat terpuji atau sebaliknya. Manakala dari sudut istilah ialah sunnah adalah setiap perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan, perbuatan, takrir, persetujuan, sifat khuluqiyah, sifat khalaqiyah dan kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam sama ada sebelum perutusan baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Seterusnya, di dalam pameran ini saya akan menerangkan mengenai dua kategori, iaitu kategori ibadah dan akidah. Sebagai permulaan, saya akan menerangkan tajuk ibadah terlebih dahulu. Definisi ibadah. Ibadah ialah perbuatan dan amalan yang dilakukan kerana Allah. Antara contoh-contoh ibadah ialah solat, puasa, jual beli, haji, zikir dan sebagainya. Antara perkara-perkara yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-harian. Yang pertama, suka untuk saya menyentuh mengenai solat. Melalui solat, kita mampu melatih atau memupuk sifat pengabdian di dalam diri. Solat adalah ibadah yang mampu menghubungkan antara seorang hamba dengan penciptanya. Solat melahirkan sifat pengharapan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui solat, seorang hamba akan berasa dirinya lemah dan kerdil. Seterusnya, dia akan sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dalam sekecil-kecil perkara. Dan dia akan sentiasa bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita melakukan beberapa solat sunat. Antara solat sunat yang boleh saya beri contoh ialah solat sunat istiqarah. Dalam solat sunat istiqarah, solat sunat istiqarah menunjukkan rasa kehambaan dan gantung harap seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan suka untuk saya sertakan satu dalil yang berkenaan dengan sifat pengabdian ini, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Maksudnya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Seterusnya, ibadah jual beli. Melalui sunnah Rasulullah SAW, di dalam jual beli, kita dapat melatih diri kita dalam membentuk peribadi dan jati diri Muslim. Sebagai contoh,
sikap ramah mesra dan berlemah lembut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang dagangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laris dijual dan mendatangkan banyak keuntungan kerana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sentiasa melemparkan senyuman dan beramah mesra kepada orang lain. Baginda juga tidak pernah menyakiti hati peniaga yang lain. Sikap ramah mesra dan berlemah lembut ini kita boleh terapkan di dalam diri, terutamanya ketika berurusan dengan orang lain. Antara sebab mengapa Rasulullah sentiasa bersifat lemah lembut dan berbuat baik sesama manusia kerana Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maksudnya, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Seterusnya, kita masuk pula kepada kategori yang kedua iaitu akidah. Apa itu akidah? Akidah ialah rukun agama yang menjadi asas kepada keimanan yang diyakini. Salah satu elemen yang menguatkan akidah seseorang Muslim ialah rukun iman. Rukun iman, terdapat 6 rukun iman iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab dan beriman kepada hari kiamat dan akhir sekali beriman kepada qada dan qadar. Hari ini suka untuk saya memilih 3 daripada rukun iman itu untuk kita bincangkan bersama. Yang pertama, beriman kepada Allah. Apabila seseorang individu sentiasa meletakkan kepercayaan kepada Allah, dia tidak akan sentiasa berhajat dan mempunyai rasa takut kepada yang lain selain Allah. Dia juga akan berwaspada dalam melakukan apa-apa jua tindakan kerana dia percaya bahawa Allah itu Maha melihat dan dia juga percaya bahawa setiap perbuatan yang dilakukannya akan diberi balasan yang setimpal. Seterusnya, beriman kepada hari kiamat. Seseorang individu yang mempercayai kepada kewujudan hari kiamat ini akan sentiasa takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang di dalam Islam kerana mereka yakin bahawa hari kebangkitan dan hari pembalasan ke atas setiap perbuatan mereka itu benar-benar wujud. Dan akhir sekali, beriman kepada qada dan qadar. Individu yang sentiasa percaya kepada qada dan qadar ini mampu mendidik jiwa mereka menjadi berani dan sentiasa memohon taufik dan hidayah Allah. Jiwa mereka juga akan sentiasa tenang kerana mereka percaya bahawa setiap yang terjadi ialah takdir Allah dan ada hikmah di sebaliknya. Sebagai kesimpulannya, terdapat pelbagai sunnah Rasulullah daripada segi akidah dan ibadah yang mampu mendidik diri kita menjadi seorang Muslim yang sentiasa berada di jalan yang benar iaitu jalan Islam sendiri. Dan itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.